وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 97, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Au bisalasi masahatin, ini ataf pada kata bima'in, maksud sebelah yajibu al-istinja'u min kulli kharijin muwallisin. Istinja' bima'in, istinja' dengan air. Au bisalasi masahatin, ataupun istinja' dengan 3 sapuan. Au bisalasi masahatin, itu atau pada bima'in. Au bisalasi masahatin ta'ummul mahalla fi kulli marratin ma'a tanqiyatin bijamidin qali'in. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ni, istinja dengan batu hanya 1 perenggang sahaja, hanya 1 petok sahaja. Hanya 1 petok ni hak istinja dengan batu, hanya 1 petok sahaja. Ringkas sahaja pembicaraan dia ni. Bisa pula, ini boleh. Au tu lil ibahah, bisa, harus, bisalah, tak boleh panggil bisa. Ni terjemah Indonesia ni. Kalau bisa kau, kau kena pantang tu lah bisa. Bisa tau. Bisa boleh. Bisa boleh pula beristinja memakai benda yang keras yang dapat meresak. Benda yang keras yang dapat meresak tu terjemahan daripada kata bijamidin. Bijamidin, benda yang keras. Qali'in, diterjemah dengan yang dapat meresak. Qali' ni yang dapat apa ni? Yang dapat menghilangkan najis. Qali' ni yang dapat menghilangkan najis. Diterjemah dengan qali' ni, dia qali' ni yang boleh menanggalkan, yang boleh menanggalkan najis. Benda yang kasar. Kalau benda tu jamid, benda yang kerah tapi licin, tak boleh. Macam jamid ni kalau kita kata macam plastik. Plastik tu kerah lah, bukan cair. Tapi plastik dia bukan qali', dia bukan boleh menanggalkan najis. Jadi bijamidi ni benda yang keras, qali'in yang boleh menanggalkan najis. Qali' yang boleh menanggalkan najis. Dia mau dengan memakai benda yang keras yang dapat meresak. Dia pakai gitu. Yang dapat meresak. Dapat meresak macam mana? Dia meresak ni macam boleh lain kalau kita meresak. Dia qali' ni yang boleh menanggalkan air najis. Yang boleh menanggalkan air najis, itu qali'. Yang boleh menanggalkan lah. Bisa pula beristinja dengan cara mengusapkannya 3 kali. Bisalisi masahatin, dengan 3 kali sapu. 3 kali sapu. Dengan 3
kali sapu. 3 kali sapu tu masing-masing meratai tempat najis dan membersihkan tempat najis. Ini pergi kepada istinja dengan batu lah. Kalau kita sekarang kok istinja dengan tisu. Tisu benda yang keras, kolek benda yang jamik, bukan benda yang cair. Serta tisu ni dia boleh menanggalkan najis. Dia boleh menanggalkan najis. Benda keras yang boleh menanggalkan najis, tisu. Asalnya batu. Pada masa Nabi SAW istinja dengan batu. Nabi pernah istinja dengan batu, dan Nabi pernah menyuruh sahabat istinja dengan batu. Jadi asalnya adalah dengan batu. Sehingga kan ada pandangan lah, tapi ini bukan pandangan muktamad. Selain daripada air, hanya batu saja yang boleh digunakan untuk istinja. Tisu tak boleh. Ini pandangan taif lah. Sebab pada masa Nabi istinja 2 je, air ataupun batu. Air ataupun batu. Jadi ada pandangan, walaupun ini bukan pandangan muktamad, selain daripada air, diharuskan istinja dengan batu sahaja. Sini dah ni, istinja dengan bijamidin qali'in, dengan benda yang keras yang boleh menanggalkan najis. Batu, tisu, daun kayu, kain, boleh belaka lah. Janji dia kolek, bukan licin. Dia boleh menanggalkan najis. Tapi ada pandangan hanya dibenarkan selain daripada air, batu sahaja. Selain batu tak boleh. Itu bukan pandangan dia muktamad. Kemudian berkaitan dengan orang kita bicara melepasnya istinja dengan air. Istinja dengan air ni menyucikan najis yang keluar daripada 2 jalan yang berada di tempat keluar. Itu istinja dengan air. Istinja ni bukan basuh, bukan basuh berok penting. Sebab basuh ni dia hanya boleh menggunakan air. Jadi istinja ni, sebab tu istinja pembicaraan tajuk yang berasingan daripada pembicaraan najis. Walaupun dah kata Fathul Mu'in ni istinja letak lepas basuh najis. Dalam kebanyakan kitab yang lain, istinja diletak sebelum berwuduk. Sebelum bicara tajuk wuduk, bicara bab tajuk air apa semua, terus berpindah kepada bicara istinja. Bicara istinja, bicara mandi wajib, bicara tayamum, bicara haid, nifas, istihadah, barulah bicara basuh najis. Bicara biasa dalam kitab fiqh, bicara najis dan cara menyucikan najis duduk di tajuk terakhir dalam bicara bab taharah. Istinja sebelum bicara wuduk, selepas bicara air. Cuba dah kita Fathul Mu'in ni letak istinja selepas ada basuh najis, tapi tajuk yang berasingan. Sebab istinja ni bukan basuh berok kencing. Sebab kalau sebut kata basuh, hanya menggunakan air sahaja. Adapun istinja menyucikan najis yang keluar daripada 2 jalan, kubur ataupun dubur, dengan air ataupun dengan umpama batu. Itu dia istinja. Najis yang keluar tu sama ada yang adah, yang biasa-biasa, kencing dan berak, ataupun yang nadir, yang jarang-jarang, umpama darah ataupun keputihan contohnya. Tapi nak buat istinja ni bukan basuh berak. Dia menyucikan najis yang keluar dari 2 jalan dengan air ataupun dengan umpama batu. Kemudian istinja ni membersihkan najis yang berada di tempat keluar.
membersihkan najis yang berada di tempat keluar. Kena ingat baik. Adapun kalau qada hajah dalam pamper, ini saya ada bicara sebelum ni. Kalau qada hajah di dalam pamper, yang mana najis bukan berada di tempat keluar. Najis sudah berada di sekeliling pamper tu, depan belakang. Tahi air kencing ni sudah bukan berada di tempat keluar. Itu bukan istinja. Itu basuh najis dengan air semata-mata. Itu bukan nama istinja. Ada ni. Istinja najis yang berada di tempat keluar. Tapi kalau qada hajah dalam pamper, kena ingat baik, najis bukan berada di tempat keluar. Najis sudah berada di luar dan dia sudah berada di kawasan yang luas, tapi bukan di tempat keluar najis. Maka di situ kita tidak panggil istinja. Itu dipanggil membasuh najis mutawassitah. Hanya wajib menggunakan air mutlak semata-mata. Itu bukan panggil istinja. Sama juga kalau kata kencing dia meleleh, budak-budak macam meleleh di peha betih dia, itu bukan istinja. Itu dia panggil membasuh najis mutawassitah, bukan istinja. Jadi istinjanya hanya najis yang berada di tempat keluar. Ada najis yang sudah merebok, najis sudah merebok, contohnya dia sakit perut, jadi dia berok tu agak merata, pun sama. Itu bukan panggil istinja, itu panggil basuh najis. Hanya wajib menggunakan air semata-mata. Cuma dalam paper saya sudah bicara dahulunya, kalau di hospital mungkinlah dia bukan menggunakan air mutlak, dia menggunakan tisu basah. Tisu basah, tisu yang ada obat yang boleh mematikan kuman tau. Tapi itu bukan air mutlak, tapi dia boleh menghilangkan najis. Mazhab Hanafi memada. Sebab mazhab Hanafi menyucikan najis tidak syarat air mutlak. Apa-apa cairan yang boleh menghilangkan najis, apa-apa cairan yang basah yang boleh menghilangkan najis, wa imma air teh, wa imma air kopi, wa imma air tebu, mazhab Hanafi boleh digunakan untuk menyucikan najis. Jadi kalau menggunakan tisu basah tu, dia boleh menghilangkan najis, mazhab Hanafi memada hukumnya suci. Mazhab Syafi'i tidak. Tapi di hospital tu, darurah tu cukup pandailah setakat mana yang boleh dibuat lah tu. Sebab tu tak nak buat apa dah. Sebab dia ada keadaan sakit apa semua di hospital. Dia kalau ikut sepatutnya kena masuk bilik air lah, kena pakai air mutlak. Nak buat macam mana? Takkan nak letak atas dah. Kadang-kadang pesakit ni mana wayar dia penuh, wayar ni wayar penuh contohnya, nak pergi bilik air macam mana? Tu buatlah setakat yang mampu dibuat. Tapi itu bukan istinja. Itu najis dalam pamper, itu bukan istinja. Itu basuh najis mutawassitah. Kemudian kita bicara lepas ni berkaitan istirkha. Istirkha ni teran sedikit supaya tempat keluar najis di dubur tu dia terbuka. Jadi istirkha ni kalau orang yang mencangkung atas dua kaki, itu yang disunatkan ketika qada hajah. Sekarang ni orang qada hajah duduk atas tandas tinggi. Duduk atas tandas tinggi, dia tertutup. Nak istirkha macam mana? Ni agak sulit. Ketika qada hajah sudahlah tidak laju, tidak lawas. Yang problem besarnya pada masa istinja. Nak istinja macam mana? Ditutup. Ditutup. Kemudian orang istinja atas tandas tinggi ni, kita nak kata macam mana? Sekarang ni mana tempat pun semuanya kebanyakannya tandas yang tinggi dah sekarang ni. Ada ni. Tambahan pula kadang-kadang tandas yang tinggi ni kerana orang uzur. Sebab dia tidak kuasa nak mencangkung atas dua kaki. Itu tak apalah tunya pada masa qada hajah.
pada masa istinja. Nak macam mana? Kalau boleh turun ke bawah, turun ke bawah. Istinja atas lantai. Tapi di bawah pula kadang-kadang dia tidak ada ruang, sebab tempat sempit sahaja. Kalau orang uzur pula memang dia tak boleh turun ke bawah, sebab dia tak larat. Maka dia pun istinja atas tandas hak tinggi, hak duduk tu. Tu kena kira lah macam mana. Tapi bersih sekalian kawasan anggota zahir badan. Mana anggota zahir badan? Dia di kawasan dubur, tempat yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki. Itu anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja, yang wajib diratakan ketika mandi wajib. Itu dia panggil anggota zahir. Tempat yang terbuka di halaqah dubur, tempat yang terbuka di kemaluan perempuan ketika mencangkuk atas dua kaki, itu dipanggil anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib. Jadi bila duduk atas tandas tinggi itu memang tidak akan terbuka, dia tertutup. Lepas tu kena usahakanlah sedikit menggunakan jari tengah, sebab ketika istinja disunatkan menggunakan jari tengah, menggunakan semua jari, tetapi disunatkan mengkuat dengan jari tengah ketika istinja. Jadi kalau duduk atas tandas tinggi tu kena tu sikitlah jari tengah tu. Cuma kadang-kadang kalau orangnya gemuk, lagi sukar. Bila dia gemuk, terkadang tangan dia tak sampai ke belakang, tangan dia hanya sampai separuh sahaja. Yang belakang awak macam mana? Buatlah macam mana pun. Kena tangan kena tukar posisi lah dok. Daripada depan sekali, daripada belakang sekali. Tak kira lah. Sebab bila dia gemuk, dia punya tangan dia tak akan sampai ke belakang. Sebab dia gemuk. Itu mungkin kena tangan masuk ke belakang lah pula je daripada masuk ke depan. Ini masalah hak besarnya kalau qada hajah atas tandas yang tinggi. Tandas duduk tu lah. Tandas duduk. Habislah. Itu hak berkait dengan istinja dengan air. Ni bisa diharuskan istinja dengan batu. Harus padanya. Dia tidak berkait dengan ketiadaan air ataupun uzur daripada menggunakan air. Dia tak sama dengan tayamum. Tayamum ni tak ada air ataupun air ada, tapi uzur daripada menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Adapun istinja dengan batu tidak berkait dengan ketiadaan air dan tidak berkait dengan uzur daripada menggunakan air. Kalau memang tak ada air, bukan kata dia haruskan istinja dengan batu, bukan diwajibkan istinja dengan batu. Diwajibkan istinja dengan batu kalau ketiadaan air. Sekarang ni istinja dengan batu ni dah kita, walaupun tepi laut sekalipun, walau tepi laut sekalipun, boleh istinja dengan batu, dengan daun kayu, dengan tisu, dengan kain yang kasar, yang kolek, yang boleh menanggalkan najis, walaupun tepi laut sekalipun. Allah sejuknya lah nak pakai, cari-cari daun kayu, dia pun pakai daun kayu, boleh, tak ada masalah. Tapi daun kayu yang tidak tajam lah. Jangan cari daun kayu pelah pula. Daun pelah panggil dah. Tu. Cari daun kayu yang tidak menyakiti lah. Tu laut, tu sungai, sejuk lah, malah pakai air. Dia pun nak pakai daun kayu, tak ada masalah, diharuskan. Cuma afdal, barulah bicara afdal yang mana. Kena faham dahulu syariatnya mengharuskan istinja dengan batu walaupun air banyak, diharuskan. Syarat membenarkan. Mana afdal? Afdal baru bicara lain pula. Mana afdal? Antara istinja dengan air dengan istinja dengan batu.
afdal istinja dengan air, sebab air boleh menghilangkan najis serta sifat najis. Adapun batu hanya menghilangkan air najis, sifat najis tidak akan hilang. Kalau air dia menghilangkan najis serta dengan sifat najis. Kalau menggunakan batu hanya menghilangkan air najis sahaja, tidak boleh menghilangkan sifat najis. Maka afdal menggunakan air daripada menggunakan batu. Tetapi yang paling afdal bukan menggunakan batu. Yang paling afdal himpun antara batu kemudian menggunakan air. Itu nombor satu. Himpun. Maknanya sebelum pakai air, pakai tisu dahulu. Biar hilang air najis itu, habis dah dengan tisu. Kita sebut tisu lah. Kalau sebut batu tak riba kalau pula kitanya. Sebut tisu lah mudah. Jadi sebelum kita menggunakan air, pakai tisu dahulu untuk menghilangkan air najis. Habis dah air najis dengan dihilangkan dengan tisu, barulah diiringi dengan air. Itulah istinja yang dilakukan oleh ahli Quba. Yang mana ahli Quba ni Nabi menyatakan bahawa innallaha yusni alaikum, Allah Ta'ala puji atas kamu ni ahli Quba ni. Apa yang kamu lakukan? Jawab ahli Quba, inna natbi'ul hajaratal ma', sesungguhnya kami mengiringi akan batu akan air. Mana kami istinja dengan batu dahulu, barulah kami iringi dengan air. Ini ahli Quba yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa yang amalan kamu ni tak sama dengan amalan puak lain. Amalan puak Quba istinja, mereka menggunakan batu, barulah mereka menggunakan air. Itu nombor satu. Pakai tisu dahulu. Sebab kadang-kadang tandah ni ada tisu. Pakai tisu dahulu, kemudian barulah pakai air. Itu nombor satu. Air saja nombor dua, tisu saja nombor tiga. Jadi yang banyak kita gunakan bukan nombor satu, tapi nombor dua sahaja. Kemudian afdal menggunakan air dan tisu ni, melainkan kalau kita rasa tidak selesa menggunakan tisu. Bukan tidak selesa dengan hukum Nabi. Bukan, itu salah. Apa hukum ni? Tak bersih sungguhlah syariat Nabi SAW ni. Pakai batu mana boleh menghilangkan sifat bau najis. Bukan tak selesa dengan hukum. Bukan tak selesa dengan hukum, tak selesa dengan amalan, sebab tak biasa buat. Kalau istinja dengan tisu ni, nak duduk macam mana ni? Duduk mencangkung nanti kan. Dia tak selesa. Kalau tak selesa, seumpama ni afdal menggunakan tisu daripada menggunakan air. Afdal menggunakan tisu daripada menggunakan air. Sekurang-kurangnya ketika buang air kecil, jangan pakai air. Pakai tisu lagi mudah. Ini pakai tisu untuk biar jadi biasa. Dan memang kadang-kadang mudah pakai tisu. Kalau pakai air ni tandah yang kotor, kadang-kadang buka air pahit dalam tandah tu, dia kadang-kadang membasuhkan seluar kita. Ambil tisu je, mudah sangat-sangat. Lap dengan tisu. Tapi bagi orang tak biasa, kalau buat dengan istilah tisu ni, dia akan rasa tak selesa duduk. Afdal sementara menggunakan tisu, jangan pakai air. Mana? Pernah tak istinja dengan tisu ketika buang air kecil? Pernah tak? Kalau kita biasa berjalan, dia memang kena pakai tisu. Kalau tempat kita tak ada lah. Kalau kita pergi tempat-tempat jauh,
dia dalam tandas dia tak ada air, tak sedut carilah. Tak sedut cari. Ni kadang-kadang diambil pula bekas air mineral dia masuk dalam tandas. Jumpa di yang jaga tu dia tak benar kan. Dia ada orang bawa bekas air mineral sebab nak bubuh air, sebab dia nak masuk tandas. Kalau disedari oleh yang jaga, tidak dibenarkan. Dia takkan beri pakai. Ada ni. Takkan beri pakai. Sebab kalau menggunakan air pada masa istinja ni, dia mengotori tandas. Dia mengotori tandas. Ada ni. Yang jadi kotor tandas, air lah. Air duduk beladung atas lantai tandas tu. Masuk dengan kasut, di kasut ada kotoran, kena air, kotoran tu akan jadi lembek, akan jadi basah, dia akan mengotori tandas. Tapi kalau tandas tu kering, kita masuk dengan kasut sekalipun, kasut kering, tandas kering, tandas akan bersih. Cuba tengok tandas masjid tu. Tandas masjid itu yang tidak benar pakai kasut, pakai selipar tandas tu. Sifat tandas pula hok kerak tu. Sifat tandas pula hok tak ada bunga tu. Kita pakai aje di glosor lalu dah. Dah tapok tak ada bunga. Dah bahaya. Kenapa jadi seumur? Cuba tengok tandas, dia basah. Itu punca. Lepas tu kalau orang yang tak pakai tandas selipar tandas, dia pakai kasut dia, kita boleh nampak kesan kasut dia. Dia berjalan, nampak kesan kasut dia. Kotoran di kasut, bila kena lantai yang basah, dia akan menjadikan kotoran tu jadi basah. Kotoran tu akan lekat di lantai. Itu punca dia. Punca tandas kotor, tandas awam kerana air. Kalau pernah pergi di tempat yang, saya pernah pergi tempat yang memang tak ada air, tandas mereka cukup bersih. Dan ibu pula disakut pula pewangi, tak ada bau apa pun. Tandas mereka cukup bersih. Ni kata kalau ada orang dicuba nak bawa bekas air mineral ke, kalau disedari oleh pihak yang jaga, mereka tidak akan benarkan. Mereka tak akan benarkan. Ada ni.